Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar bin Mardan, pensyarah kokurikulum bagi sukan softball. Hari ini saya ingin menerangkan berkenaan pengenalan sukan softball secara am dan pelaksanaan sukan softball di Politeknik Sandakan Sabah. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memberi pengenalan serba sedikit apakah itu sukan softball. Sukan softball adalah sukan yang mana ianya juga adalah sukan seperti mana permainan-permainan yang dahulu kita main semasa kita kecil, iaitu rondes. Saya rasa semua orang pernah main sukan rondes kan. Jadi ianya adalah serba sedikit teknik bermain dalam dalam permainan yang saya sebut tadi itu seperti dalam sukan softball. Dan juga kalau kita lihat di perlawanan antarabangsa iaitu sukan baseball. Jadi sukan-sukan ini sama seperti softball juga. Baseball, softball itu semuanya adalah benda yang sama. Cuma dari segi teknik dan juga dari segi peraturannya itu ada sedikit berbeza. Kemudian saya ingin terangkan juga sukan softball di Politeknik Sandakan Sabah. Baik, sukan softball di Politeknik Sandakan Sabah ini adalah salah satu sukan yang ditawarkan di dalam kursus kokurikulum berkredit. Dan kursus ini ditawarkan pada semester 1 dan semua pelajar yang mengambil kursus ini akan belajar berkenaan teknik-teknik asas sukan-sukan softball dan juga peralatan-peralatan yang digunakan pakai di dalam sukan softball. Baik, sekarang saya ingin terangkan berkenaan senarai nama-nama pemain ataupun posisi yang kebiasaannya kita amalkan di dalam sukan softball. Okey. Untuk sukan softball ada 9 pemain yang akan bermain dalam satu masa. Dan dia dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu inning di dalam dan juga out, sebelah luar, outfield. Okey. Jadi yang di dalam ini kita akan panggil sebagai diamond. Jadi pemain-pemain di dalam diamond ini akan ada 6 orang ataupun 6 pemain. Pemain yang pertama kita panggil sebagai catcher. Catcher berperanan untuk menangkap bola yang diberikan oleh rakan sepasukan. Kemudian pemain yang nombor 2 adalah pitcher. Pitcher adalah tunjang utama di dalam pasukan kerana dia yang akan membentuk situasi permainan dan dia yang akan melepaskan bola untuk ditangkap oleh catcher. Kemudian pemain nombor 3 kita panggil sebagai first base. First base dia akan berduduk di tempat base yang pertama ataupun tapak yang pertama untuk mengawal bola yang lalu ke kawasan pemain first base. Kemudian pemain nombor 4 adalah second base. Second base akan bermain bersebelahan dengan pemain first base. Kemudian pemain yang seterusnya, pemain nombor 5 adalah kita panggil sebagai shortstop. Shortstop akan berada di sebelah kiri gelanggang ataupun kiri padang untuk menangkap bola yang menghala ke sebelah kiri. Dan yang terakhir di dalam diamond kita panggil sebagai third base. Third base adalah pemain yang berada dekat dengan pemukul bahagian lawan. Itu pemain di bahagian kita panggil sebagai diamond. Kemudian 3 lagi pemain akan berada di sebelah luar diamond ataupun kita panggil sebagai outfield. Outfield dibahagikan kepada 3 pemain utama iaitu left, center dan right. Okey. Left outfield akan berada di sebelah kiri luar padang. Center outfield akan berada di sebelah tengah betul-betul dekat diamond. Dan yang terakhir pemain nombor yang ke-9 adalah right outfield yang akan duduk di sebelah kanan padang ataupun kanan diamond. So inilah 9 dan pemain utama beserta dengan nama posisi bagi setiap pemain softball. Baik, saya akan sambung pengenalan berkenaan dengan peralatan yang biasa digunakan di dalam sukan softball. Kita akan pergi satu persatu. Jom. Ini kita panggil sebagai glove. Glove ada 2 jenis untuk setiap pemain. Untuk pemain kita akan gunakan glove seperti ini. Okay. Dan glove ini dipecahkan kepada 2 bahagian. 2 kategori lah. Satu untuk kiri dan satu untuk sebelah kanan.
Kenapa ada kiri dan kanan? Sebab kita manusia akan ada kekuatan tangan untuk melontar bola. Jadi macam saya akan menggunakan glove sebelah kiri kerana saya akan melontar bola di sebelah kanan. Dan sebaliknya kalau mereka ataupun pemain itu dominan di sebelah kiri untuk melontar dan dia kena memakai glove sebelah kanan. So ini glove yang biasa digunakan oleh pemain. Satu lagi jenis glove kita panggil sebagai mitt. Mitt adalah digunakan oleh catcher. Okey, catcher, dan dia ada glove yang special sikit. Okey. Ini kita panggil sebagai mitt dan jenisnya tidak sama seperti glove yang biasa. Dan tujuannya adalah untuk menangkap bola. Okey. So ini dia punya jenis. So ini mitt lah. Kita panggil sebagai mitt. Tujuan dia untuk menangkap bola. Okey. Selesai untuk glove, kita pergi kepada peralatan yang kedua, iaitu bola. Bola biasanya kita akan gunakan 3 jenis. Okey. Kita pergi yang satu dahulu. Ini kita panggil sebagai dimple. Bola dimple ini materialnya adalah getah dan ianya digunakan untuk sesi latihan. Sama ada latihan untuk melontar bola, menangkap bola dan juga memukul bola. Kedua, kita ada bola kita panggil sebagai synthetic ball. Okey, bola sintetik ini menghampiri ataupun menyamai bola seperti bola perlawanan ataupun match ball. Tetapi bola ini digunakan untuk, kebiasaannya digunakan untuk kita punya pitcher, belajar untuk melontar bola. Sebab kenapa? Bola sintetik ini dia mempunyai urat. Okey, dia mempunyai urat yang mana digunakan untuk pitcher. Okey, menentukan jenis lontaran. Jadi kebiasaannya kita akan memegang bola seperti inilah. Okey, teknik memegang bola seperti ini. Okey. Dan bola yang ketiga, yang terakhir, ini kita panggil sebagai match ball. Hampir sama dengan sintetik tadi, cuma yang ini materialnya lebih fully leather, okey, ataupun kulit lah. Dan ini adalah berbenang untuk mengikat leather tadi. So inilah bola kejohanan yang kita akan gunakan. Okey, so ini contoh official league softball lah yang saya ada, yang kita akan gunakan untuk kejohanan-kejohanan softball. Okey, alright, itu adalah bola. Kita pergi kepada peralatan yang seterusnya. Di dalam sukan softball, peralatan yang paling utama juga adalah bat ataupun pemukul. So kita ada 2 jenis bat di sini. Yang warna biru ini adalah bat jenis besi ataupun alloy. Okey. Ianya boleh digunakan untuk sesi latihan ataupun untuk kegunaan kejohanan. Dan biasanya bat jenis besi ini kita akan menggunakan bola jenis dimple tadi. Bola dimple tadi untuk memukul batting jenis alloy. Okey. Dan juga seterusnya kita ada bat jenis composite. Okey. Composite dia lebih special sedikit lah berbanding dengan alloy, sebab composite ni dia jenis yang batting orang cakap promising untuk memastikan bola itu keluar. Okey. Dan juga alloy lah. Okey. So kita ada 2 jenis bat, iaitu besi alloy warna biru dan juga composite. Alright. Kita pergi kepada peralatan yang seterusnya. Ini adalah helmet. Helmet ini digunakan oleh pemain. Okey, terutama apabila kita sedang berlari untuk mendapatkan poin. Setiap pemain diwajibkan untuk memakai topi ini semasa sedang bermain. Andai kata tidak memakai, maka pemain itu boleh disqualified, boleh dikeluarkan daripada permainan. So ini sangat penting. Tujuannya juga adalah untuk safety lah, mengelak bola direct kena kepada kebahagiaan kepala. Baik, kita pergi kepada senarai peralatan yang seterusnya. Ini adalah peralatan yang digunakan oleh catcher. Okey. Di sini ada 3 bahagian. Kalau kita lihat di sini ada 3 bahagian yang mana digunakan oleh pemain bernama catcher. Hampir 90% bola akan menuju kepada pemain catcher. Jadi kita lihat satu persatu. Ini adalah bodyguard. Bodyguard ini digunakan oleh catcher untuk diletakkan di bahagian badan untuk melindungi daripada shoulder hingga bahagian perutnya. Okey? Seperti ini. Dan ini adalah shoulder guard. Shoulder guard ini boleh bergerak sama ada kiri ataupun kanan. Contoh, saya pemain
memegang glove sebelah kiri, so mesti ada shoulder guard di sebelah kiri. Dan sebaliknya lah, kalau saya pemain kanan menangkap bola kanan, so shoulder guard saya kena ada di sebelah kanan. Okey. Yang kedua, kita panggil sebagai shin guard. Okey, shin guard ini adalah untuk melindungi bahagian lutut sehingga bahagian kaki catcher. Kaedahnya seperti ini. Okey. So dia akan melindungi sebelah lutut sampai urat keting sampai ke kaki. So beginilah kedudukan pemakaian bagi shin guard. Okey, ataupun biasa orang panggil sebagai leg guard. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita panggil sebagai mask. Mask ini banyak jenis. So kita pakai mask yang senang pakai, senang buka. Okey. Alright. So mask ini kena ada yang jenis macam ni lah. So banyak jenis mask untuk catcher ni. Ada yang boleh buka dia punya penutup di sini, ada yang boleh terus buka dia punya topi satu kali. Ikut kepada jenis pemakaian yang sesuai lah untuk catcher. Yang penting dia kena ada ini bahagian kepala untuk menutup bahagian dia punya muka dan kepala lah daripada terkena bola. Okey, kaedahnya seperti ini. Okey, seperti inilah. Alright, so ini adalah pelindung kepala bagi seorang catcher. Alright, begini. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah peralatan asas yang perlu ada di dalam padang. Okey, kita bermula dengan yang ini. Ini adalah base ataupun tempat pemijak untuk semua pemain. Okey. So base ini akan ada 3. Cuma untuk pengenalan ini saya tunjukkan sahaja jenis base yang kita ada. So base berwarna putih, okey, supaya pemain boleh lihatlah bila dia berada di atas padang. Kemudian ini kita panggil sebagai home plate ataupun base perumah. Okey. So bentuknya seperti ini. Okey. Dan yang ketiga, ini kita panggil sebagai pitcher plate. Okey, pitcher plate di mana pemain yang memegang posisi pitcher kena berdiri dahulu di pitcher plate ini sebelum melontar bola. Andai kata dia tidak memijak pitcher plate, maka lontaran itu tidak akan dikira ataupun kita panggil sebagai illegal throw. Peralatan kita yang terakhir yang biasa kita gunakan di dalam sukan softball di Politeknik Sandakan Sabah adalah batting tee. Batting tee ini digunakan untuk latihan memukul bola. Okey. Bahannya adalah 100% getah dan ini boleh dilaraskan. Ini adalah tujuannya untuk menentukan ketinggian pemukul tersebut. So, kita akan masukkan batang getah ini dan kita akan laraskan mengikut ketinggian kita. Contohnya, ketinggian saya seperti begini. Saya rasa terlalu tinggi, mungkin saya akan turunkan sedikit. Dan kita akan meletakkan bola di atas getah ini. Dan kita akan memulakan latihan memukul bola. So, ini fungsi batting tee bagi latihan memukul. Jadi, itulah serba sedikit peralatan-peralatan yang biasanya kita gunakan di dalam sukan softball dan juga peralatan yang kita gunakan bagi co-curriculum sukan softball. Baik, sekarang kita pergi kepada section yang seterusnya, iaitu teknik melontar bola. Okey, so teknik melontar bola kita akan belajar ada 2 di sini, iaitu satu kita panggil sebagai toss. Okey, alright, toss bola pula kegunaan dia adalah untuk melontar bola bagi kedudukan yang dekat. So ini praktikal bagi lontaran toss. Okey. Bola kita kena rilis daripada bawah. Atau ini teknik yang digunakan untuk melontar bola toss. Seterusnya, lontaran yang kedua adalah lontaran paras dada. Ini adalah lontaran yang biasa digunakan untuk semua pemain-pemain dalam sukan softball. Okey? Jom. So, sama juga kedudukan, bola berada di dalam glove dan kita akan lontar. Tangan kiri akan berada di depan sebagai penunjuk arah, okey, ataupun pemandu arah bola. Kemudian bola satu lagi berada di sebelah atas sebelum kita lepaskan. Okey, alright, ready?
Good. Itu adalah cara melontar paras dada. Dan kita akan tangkap bola. Okey. So itu adalah teknik bagi menangkap bola paras dada. Baik, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu menangkap bola. Menangkap bola juga adalah salah satu teknik yang penting bagi seorang pemain sukan softball. Jadi kita akan lihat bagaimana untuk menangkap bola leret ataupun kita panggil sebagai ground ball. Let's go. Ready? So kalau kita lihat di sini, pemain akan menangkap bola yang berada di hadapan dia ataupun dia melantun di sebelah bawah dan terus melontar kepada kawan. Okey. So itu adalah teknik menangkap bola leret. Baik. Teknik kedua menangkap bola kita panggil sebagai fly ball. Ini juga antara teknik penting bagi seorang pemain softball. Okey, apabila bola naik ke atas, kita kena tangkap bola dengan cantik ataupun clean catch supaya pemain itu tidak dapat bermain lagi. So teknik yang kedua ini sangat penting, iaitu menangkap bola yang tinggi ataupun fly ball. Jom. Okey. So kita kena pastikan posisi kita, keadaan kita tidak setentang dan kita kena lurus dan kita kena tunggu bola. Ready? Good. Dan lontar semula kepada kawan. Kemudian sekali lagi. Good. Dan yang terakhir. Yes. So itu teknik untuk menangkap apabila bola di atas ataupun kita panggil sebagai fly ball. Alright. Baik, kita pergi kepada bahagian yang terakhir di dalam sukan softball, yaitu teknik memukul. Jadi untuk kali ini saya akan tunjukkan teknik memukul menggunakan batting tee. Seperti yang dimaklumkan sebelum ni, kegunaan batting tee adalah untuk latihan memukul. Baik, getah ini ataupun tempat di mana bola akan diletakkan ini kita boleh laraskan, mengikut kepada kesesuaian pemukul. Andai kata pemukul itu tingginya lebih kurang saya, so benda ini, bahagian untuk kita letakkan bola ini perlu ditinggikan sedikit. Sebab kenapa? Strike zone, ataupun zone yang mana bola itu dikira sebagai bola masuk berada daripada pusat sehingga atas dada. Jadi kedudukan bola ini kalau dilihat di sini, kalau saya letak ini, dia sudah berada di tempat keadaan strike zone sebab dia sudah berada di atas perut saya. Kemudian apa yang perlu dibuat oleh pemukul adalah semasa dia sudah berada di dalam kotak pemukul, step yang dia perlu buat adalah kena berdiri setentang ataupun selari dengan tempat untuk kita pukul bola. Kedudukannya seperti ini. Kemudian ambil bat tadi, ukur. Ini adalah untuk supaya pemukul nanti boleh memukul bola lurus, secara lurus. Jadi perlu diukur panjang bat tadi dengan kedudukan berdiri dan kena ikut kepada kesesuaian pemukul itu sendiri. Andai kata dia tidak selesa di sini, mungkin dia cakap nak mau sama ada ke depan ataupun ke belakang, so dia boleh ubah. So dia ambil balik ni dan kalau dia sudah ready, angkat bat, dan cara memegang bat pula kena pastikan yang kiri ni, tangan kiri berada di sebelah bawah dan tangan sebelah kanan berada di sebelah atas. Dan buku lali ni, buku kanan ni, kena betul-betul selari seperti ini. Kemudian apabila kita punya kedudukan dan jarak sudah betul, kita sudah confident dan kita sudah confirm kedudukan ini adalah kedudukan yang terbaik, maka kedudukan yang terakhir adalah untuk memukul bola. Selepas kita sudah memegang bat dengan betul, kita angkat bat. Jangan sesekali meletak bat seperti ini. Ini adalah teknik yang tidak betul. Jadi bat perlu diangkat sedikit dan kedudukan dia
dalam 45 darjah lebih kurang. Okey. Kemudian kita bend sedikit kaki kita. Okey, dan ready untuk memukul. Seperti yang saya akan tunjukkan ini. Okey, ready? Okey. Semasa kita sudah memukul bola, pastikan kaki kita yang di sebelah belakang ini sudah berputar ataupun twist. Okey? Twist. Alright. So ini arah badan kita selepas sudah kita memukul bola. Tidak boleh memukul bola begini, mati, ataupun kedudukan badan tidak sesuai. Kita kena lepas dan badan, barulah teknik memukul itu tepat. Okey. Baik. Sekarang kita di bahagian ataupun part yang terakhir, di mana kita akan melihat praktikal cara latihan memukul yang biasa kita amalkan di dalam latihan softball lah. Okey. Dan kaedah ini juga biasanya digunakan di dalam penilaian kursus co-curriculum untuk sukan softball. Jadi kalau kita lihat di sini akan ada dua pemain. Satu pemain akan melontar bola kepada pemukul, dan pemukul akan melontar bola akan memukul bola keluar daripada kawasan diamond. So ini praktikal yang biasa kita akan gunakan. So mari kita lihat macam mana mereka lakukan. Let's go.